Tuan-puan sekalian, dan semua ini apatah lagi contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur isteri baginda, ya, ada dalam kitab disebutkan sahabat-sahabat sekalian, dalam hadis nombor 4824 telah menceritakan kepada kami Sayyidina Ali, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah daripada Humaid daripada Anas. Dia berkata, suatu ketika Nabi SAW berada di tempat isterinya. Lalu salah seorang ummahatul mukminin mengirimkan hidangan berisi makanan. Maka isteri Nabi, yang beliau saat itu sedang berada di rumahnya, menjatuhkan piring yang berisi makanan. Maka baginda pun segera mengumpulkan makanan yang telah berselerak itu ke dalam piring. Lalu baginda bersabda, ibu kalian rupanya sedang terbakar di api cemburu. Kemudian baginda memanggil pembantu hingga didatangkan piring yang berasal daripada rumah isteri yang baginda pergunakan untuk bermukim tadi. Lalu baginda menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkan piring tersebut. Masya Allah. Kalau kena kat kita ni 2 tahun bergaduh ni. Tuan-puan faham ceritanya macam mana? Nabi SAW di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bersama-sama dengan sahabat yang lain pada ketika itu. Jadi kalau menurut riwayatnya, ada isteri yang lain, Ummu Salamah kan, ada isteri yang lain menghantarkan makanan. Ustazah, di antara makanan yang Ustazah suka kat Terengganu ni namanya qasidah. Pertama kali ada orang bagi kat Ustazah, dia suruh bawa balik. Saya kata, apa benda kuih ni? Ya, jadi bawa balik lah Mak Haji, bawa balik. Saya ingat lagi letak kat ruang tamu. Masa tu anak-anak suami semua ada. Saya katalah, tak tahulah ni kuih apa, tak kenal, Umi pun tak kenal ni kuih apa. Tapi ada seorang makcik tu bagi daripada Terengganu. Cubalah rasa. Masing-masing tu takut nak merasa, sebab tak tahu ni kuih apa. Jadi dimulakan dengan ustaz dulu. Ustaz dulu rasa, ustaz kata sedap. Anak pula rasa, sedap lah Umi. Seorang lagi rasa sedap, ustazah rasa sedap. Lama-lama habis satu dulang tu. Masya Allah, ya sedap. Tapi yang dihantar ke rumah Sayyidatuna Aisyah ni bukan kuih qasidah. Dia tak tahu kuih apa. Jadi bila dihantar oleh isteri yang lain di rumah, dihantar untuk Nabi SAW. Tapi ketika Nabi berada di rumah isteri yang lain, bayang ya, tuan-puan, orang perempuan ni kalau cemburu, saya tak kata pada isteri Nabi ya, kita kalau cemburu tuan-puan, boleh jadi raksasa, boleh jadi rimau. Sekarang nampak elok pijak semut tak mati. Kalau cemburu, rimau terus. Siapa yang tahu, tahulah cemburu kan. Tuan-puan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maknanya dah tak boleh kawal dah. Sebab apa? Rumah aku ni, macam tu lah agaknya kan. Rumah aku ni kuih tu pandailah kita sedia. Kok mana pula pinggan ni mari ni? Ya, nak bahagi pula kepada Nabi SAW. Ya tak payah fikir-fikir dah. Api cemburu tu dah keluar. Di tepis pinggan itu jatuh, berkecai pinggan itu, berselerak kuih atas. Disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Cuba tuan-puan imaginekan benda tu. Bayangkan tuan-puan sekalian, di tengah-tengah itu ada seorang suami. Suami bukan sebarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu berat tak beratnya insiden tu, cuba balik ni buat. Suruh suami panggil kawan-kawan dia, atau tunggu time suami tu, ya, kawan-kawan dia mari, kita pergi pecahkan satu pinggan yang ada kuih depan dia. Tak kisahlah sebab cemburu ke sebab apa, tapi pecah pinggan depan suami dengan sahabat-sahabat tu pun, itu pun dah boleh mendatangkan kemarahan.
Tapi Masya Allah, tabarakallah, suami yang merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang bangun mengutip derayan pinggan yang pecah, mengutip kuih-kuih yang bertaburan, sambil memandang para sahabat dan isteri tadi mengatakan, ibu kalian sedang dibakar api cemburu. Perkataan ibu kalian itu mengandungi penghormatan yang tinggi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bisa bukan nak cakap pasal yang Nabi sebut tu, tapi kadang-kadang ya tuan-puan sekalian, ada insiden-insiden dalam rumah tangga yang cepat sangat suami nak marah, dia tak panggil lagi dah ibu kalian ke apa. Dia panggil apa? Nate ni. Berkata lah. Kalau sini Natal. Kan? Tino ke? Kot dah. Ini penuh dengan penghormatan, penghargaan ibu kalian, ummahatul mukminin. Masya Allah. Tak boleh bayanglah tuan-puan, bagaimana luhurnya akhlak baginda Nabi SAW. Kalau untuk seorang suami tuan-puan, dengan ego, dengan apa segala, takkan nak suruh, takkan nak bangun kutip. Siapa yang pecah, dia lah yang kutip. Itu siap macam ni, kutip balik. Kan ya? Itu benda yang biasa. Kita tahu benda tu akan jadi lumrah yang macam tu. Seorang Rasul, kekasih Allah, tapi tidak menjadi apa-apa tuan-puan, tidak menjatuhkan kemuliaan yang memang sedia ada, kalau sekadar untuk mentarbiah isteri. Kalau yang dibuat ini boleh mendidik isteri, kalau yang dibuat ini boleh menyebabkan isteri tak akan rasa malunya aku. Ya Allah, malunya, kenapa aku biarkan suamiku yang mulia sampai turun pergi kutip pinggan-pinggan tu, pergi kutip kuih-kuih tu. Ya Allah, malunya aku, lepas ni aku tobat lillah, tak buat lagi dah. Tengok didikan. Betul tak tuan-puan? Dan Nabi laksanakan, Nabi buat. Lepas tu Nabi kata pada pembantu, ambil pinggan lain. Sekarang pinggan yang elok ni pulangkan kepada yang tadilah yang memberikan kuih tadi dengan pinggan dia. Adapun pinggan yang pecah ni biar duduk sini lah. Bagi ke letaklah kat rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan sampai habis makna hadis itu. Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu. Kemudian baginda menahan sang pembantu hingga didatangkan piring yang berasal daripada rumah isteri yang memberikan makanan tadi. Lalu baginda menyerahkan piring yang bagus kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang telah memecahkannya. Masya Allah, subhanallah, Nabi SAW menunjukkan satu karakter yang tahu bagaimana untuk mendidik, bagaimana untuk mentarbiah dalam keadaan memahami gerangan orang yang dididik seorang wanita. Dalam hadis yang lain tuan-puan sekalian, Nabi SAW mengecam suami-suami yang suka memukul isteri. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, maksudnya, aku hairan melihat suami-suami yang menyeksa isterinya, padahal dia lebih patut diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok tuan-puan, bab suami dengan isteri ni, suami ni tanggungjawab dia dengan Allah. Ya, dengan Allah langsung. Kamu seksa isteri kamu, Allah lebih layak untuk seksa kamu. Masya Allah. Ya, dia langsung tu. Sebab itu saya kata kepada para suami, sebenarnya para muslimin ni, dia menanggung amanah yang sangat besar. Sangat besar. Sebab tu kita pun sebagai isteri, kita pun tolong bantulah ya suami kita menunaikan tanggungjawab, sebab memang besar amanah dan tanggungjawab yang mereka pikul. Bahkan Nabi SAW mengecam suami-suami yang menghinakan isterinya, yang tidak menghargai isterinya, yang tidak pandai mengajak bicara isterinya, dan yang tidak melibatkan isterinya dalam membuat keputusan. Pernah Nabi bersabda, maksudnya tidak akan pernah memuliakan isteri kecuali laki-laki yang mulia,
dan tidak akan pernah menghinakan isteri kecuali itu adalah laki-laki yang hina. Masya Allah. Satu penghormatan kepada para wanita ya tuan-puan. Sebab seolah-olah Nabi nak letak hina atau mulia seorang laki-laki itu terkait kepada kamu muliakan isteri ke tidak, kamu hinakan isteri ke tidak. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada anggota keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada ahli keluargaku. Makna kata, kalau ada seorang laki-laki yang dikatakan hebat sangat, kuat sangat, bijak sangat, kaya sangat, baik sangat, tapi dia hinakan isteri dia, dia pukul isteri dia, ya, dia rendah-rendahkan isteri dia, langsung tidak menghargai kewujudan isteri dia, tak pernah ajak isteri bicara, tak pernah libatkan isteri untuk sama-sama buat keputusan yang penting dalam rumah tangga dan dalam keluarga. Kenapa? Sebab isteri aku bodoh, tak boleh pakai semua dia punya pandangan, dia ni pengikut nafsu, pengikut ayah pin contohnya, ya, entah apa benda lagi yang si suami tu mengarut. Ini tuan-puan sekalian, bermakna apa dia? Semua markah yang tinggi yang dia dapat daripada luar terhadap kayanya, pangkatnya, hartanya, pengaruhnya, semuanya bertukar menjadi kosong. Sebab apa? Kamu takkan mulia kalau kamu tidak pandai memuliakan isteri kamu, ibu kamu, adik-adik perempuan kamu, anak-anak perempuan kamu. Bahkan di sana Nabi SAW bersabda, mana-mana lelaki, mana-mana ayah yang ada 2 orang anak perempuan ataupun 3 orang anak perempuan, lalu dia menjaga anak perempuannya dengan baik, dia menyantuni anak perempuannya dengan baik, maka wajib bagi dia syurga. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang kita boleh faham daripada maksud hadis tu. Antara lain ialah untuk menyantuni, memahami dan memperlakukan wanita dengan baik. Itu sebenarnya memerlukan kepada kesungguhan dan kesabaran. Betul tak? Bukan mudah ya. Benda-benda yang wajib syurga ni sebenarnya tak senang. Payah. Memang payah. Memang betul ya, wahai para muslimin, memang payah nak jaga hati orang perempuan. Memang payah. Memang sakit kepala. Orang kata lebih baik jaga lembu 50 ekor daripada jaga perempuan seorang. Memang betul. Ustazah sebagai perempuan mengaku, ya memang betul. Hari ni, pagi ni minat kita lain, tengah hari kan lain. Kita kalau tanya suami, bang, abang nak suruh saya pakai baju warna apa? Hijau ke merah? Ikut sukalah, kata suami. Pilihlah hijau ke merah. Hijau. Kita kata pula, takkanlah hijau, merah kan lagi cantik. Suami kata tadi suruh pilih hijau ke merah. Dah cakap hijau lah, tapi merah ni lagi cantik. Okeylah, merah lah. Sekejap lagi isteri tu keluar pakai baju warna biru, tidak hijau dan tidak merah. Betul tak? Punyalah kepala kita masuk air. Itu yang lelaki nak sabar tu. Sabar dapat pahala. Sabar je lah. Benda-benda macam tu bukan jejak akidah pun. Benda-benda macam tu itu macam senda gurau je lah, ya. Nak buat rasa, aduh lah peliknya lah bini aku. Tanya hijau merah, keluar warna biru. Pergi kenduri kahwin, abang jangan pandang pengantin tu, ya, pandang saya je. Tapi sampai sana tanyalah, lawa tak pengantin tu bang? Tadi tak boleh pandang. Iyalah, dah tanya ni pandanglah. Bolehlah tahan. Agak-agak macam mana jawapan isteri tadi? Habis tu saya, mana lawa dengan saya? Memang pening. Main dengan perempuan, tuan-puan sekalian, memang pening sampai ke sudah. Tapi subhanallah, siapa yang menyantuni anak perempuan dia, yang memuliakan isteri dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mensia-siakan dia.